Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Jannah Kamaruzaman dalam Buletin Pahang 25 Oktober 2021. Kerajaan Pahang akan membina sebuah lampangan terbang antarabangsa di Gebeng dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warisudin Wan Ismail berkata, pembinaan lampangan terbang ini telah dipersetujui di dalam mesyuarat fizikal negara baru-baru ini. Mesyuarat fizikal negara baru ini memberikan persetujuan yang ada di Sabah ada supaya projek ini dikaji secara lebih lanjut, ya. Dan maknanya tidak ada halangan daripada setengah persoalan itu bermasa-masa tu, bukan sekali arungnya. Dia ada mula lapangan terbang, kemudian ada pusat belah, ada hotel dan sebagainya. Dia akan siap sebenarnya menjelang 2050. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas sesi roadshow pasca rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 oleh Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri bersama Kerajaan Negeri Pahang Darul Makmur. Turut hadir menyempurnakan sesi roadshow Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak dan Barisan Esko Kerajaan Negeri. Menurut beliau lagi, pembinaan lampangan terbang baru ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor berkaitan lampangan terbang sedia ada di negeri ini. Semenanjung ni, kita dah ada airport yang kita panggil konurbasi. Contohnya di KLIA International, kemudian di Penang, dan satu lagi di Johor. Tetapi belah pantai timur ni belum ada International Airport. Itu antara alasan yang kuat yang kita mohon supaya sebuah airport dimasukkan di negeri Pahang. Yang keduanya, sekarang ni kita hanya menggunakan lapangan terbang tentera udara. Maknanya dari untuk pembesaran airport tersebut memang dah tak ada. Yang keduanya daripada security. Maknanya ini airport tentera udara, jadi kita susahlah untuk kita kembangkan lagi dan sebagainya. Kerajaan Pahang memperuntukkan lebih RM5 juta menerusi bantuan prihatin Pahang bagi memberi sumbangan one-off berjumlah RM250 kepada 20,698 orang kurang upaya OKU di seluruh negeri ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahnizah Samsudin berkata, daripada jumlah itu, seramai 13,154 penerima adalah penerima bantuan JKM, 6,264 adalah murid berkeperluan khas dan 1,279 pelatih di Pusat Pemulihan Dalam Ekonomi PDK. Ya. Dan pemberian one-off sebanyak RM250 juga kepada 20,698 orang OKU di seluruh negeri. Yang mana kita pecahkan kepada 3 kategori, iaitu 13,154 OKU penerima bantuan JKM dan juga 6,265 pelajar sekolah di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Ini anak-anak kita di kelas khas, ya. Dan juga 1,279 pelatih pemulihan dalam komuniti PDK. Yang ini on the way. Kita akan sedangkan tak lama lagi, insyaAllah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis sambutan Hari OKU Peringkat Negeri Pahang di Kuantan semalam. Katanya lagi, Kerajaan Pahang juga telah meluluskan kenaikan kadar Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang telah bermula pada Januari lalu daripada RM300 kepada RM350 sebulan. Jelasnya lagi, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang juga telah mengumumkan satu program khas untuk memberikan peruntukan khas sebanyak RM10,000 kepada setiap PDK, iaitu membabitkan sebanyak 52 buah PDK di seluruh negeri Pahang, iaitu membabitkan peruntukan sebanyak RM520,000. Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahnizah berkata, segala bantuan yang diberikan ini membuktikan bahawa Kerajaan Pahang sangat prihatin terhadap golongan OKU di negeri ini.
Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan Pahang juga telah memberikan sumbangan one-off sebanyak RM250 kepada 2,169 warga emas penerima bantuan JKM yang berusia 80 tahun ke atas. Tiga buah bot nelayan asing dianggarkan bernilai RM4.5 juta telah dilupuskan untuk dijadikan tukun tiruan di sekitar Pulau Tioman hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Laksamana Madya Maritim Kamaruzaman Haji Abu Hassan berkata, pelupusan untuk dijadikan tukun tiruan ini adalah pertama kali dilakukan di perairan Pulau Tioman. Ketiga-tiga bot ini telah pun dilucut hak di atas kesalahan menceroboh perairan dan juga melakukan aktiviti perikanan tanpa kebenaran sah di perairan negeri ini tahun lepas. Setelah mahkamah memutuskan kesalahan dan juga melucutkan hak bot nelayan ini, pihak APMM memutuskan untuk melupuskan bot-bot ini dengan cara menenggelamkannya untuk dijadikan tukun tiruan. Turut hadir menyaksikan pelupusan kesemua bot tersebut pada program pelupusan vessel lucut hak maritim negeri Pahang, Ahli Dewan Negeri Tioman yang juga pengerusi jawatan kuasa sumber manusia, belia sukan dan badan-badan bukan kerajaan negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari Haji Hussein. Menurut beliau lagi, terdapat 9 buah bot nelayan asing di dalam tahanan APMM dalam proses pelupusan dan sedang menunggu perintah mahkamah bagi tujuan lucut hak. Tambah beliau lagi, proses menenggelamkan bot ini turut mendapat kerjasama daripada Institut Sumber Marin Asia Tenggara bagi memastikan kesesuaian lokasi. Sementara itu, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari berkata, pelupusan bot ini juga dapat menarik lebih ramai pelancong terutama peminat aktiviti air seperti scuba apabila tukun ini menjadi habitat kepada pelbagai spesies hidupan air. Pahang mencatatkan sebanyak 256 kes baru COVID-19 dengan Kuantan menjadi daerah paling banyak kes hari ini. Berdasarkan maklumat Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 95 kes, diikuti Raub dengan 54 kes, Temerloh 31 kes, Maran 19 kes dan Pekan 17 kes. Selain itu, Bentong mencatatkan sebanyak 15 kes, Bera 10 kes, Lipis 6 kes, Rompin 5 kes, Cameron Highlands 4 kes dan tiada kes baru dilaporkan di Jerantut. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun telah lengkap menerima vaksin COVID-19. Justru, pematuhan SOP dan kawalan kendiri perlu diamalkan secara maksimum bagi memutuskan rantaian COVID-19. Sentiasalah mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara betul, menjaga jarak fizikal 1 meter, kerap membasuh tangan dengan sabun dan air atau gunakan cecair pembasmi kuman dan segeralah ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Jika rakyat di negeri ini mengekalkan disiplin dan patuhi SOP, pasti rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Terus bersama Pahang Media bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.